Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala umur dunia wad din. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin wa khataman nabi sayyidul musyaffa' fi yaumil qiyamah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima jahilna wa dzakkirna bima nasina. Rabbi yassir wa la tu'assi ya karim. Pertama kali saya sampai tempat ni, dan saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada ahli jawatan kuasa pengurusan Masjid Al-Akram yang mana sudi menjemput saya pada malam ini untuk bersama-sama insan-insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghiasi, untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala lagi dan lagi, kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni semata-mata menambahkan keyakinan kita kepada Allah, memperelokkan ibadat kita, serta kita memperbanyakkan ibadat kita untuk bekalan kita di akhirat nanti, yang mana bekalan inilah sangat-sangat kita perlukan bila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik kanak-kanak ke, orang remaja ke, dewasa ke, orang tua ataupun orang panggil orang lama pun tidak terlepas daripada kewajipan dia ni untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim ay muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu ini adalah satu kewajipan kita orang-orang beriman, orang-orang Islam ni wajib kita untuk menuntut ilmu fardu ain. Kenapa kita nak nuntut fardu ain ni, ilmu fardu ain ni? Sebab supaya segala ibadat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak betulkan, kita tak tambah ilmu kita, maka selama-lama yang kita buat ibadat, kita buat macam orang lain juga, tetapi ibadat tu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa kita buat, dalam keadaan jahilnya kita buat solat macam biasa, tetapi ada perbuatan yang kita buat itu membatalkan solat kita. Tanpa sedar kita buat macam orang lain. Saya datang solat, saya pun datang solat 5 waktu juga, tetapi solat kita tu Allah Ta'ala tak terima. Sebab apa? Banyak kesilapan yang kita buat tu tanpa kita sedar. Bukan kita sengaja kita nak buat macam tu, tetapi kerana kita tak ada ilmu, kita tak tahu apa yang kita buat sekarang tu sebenarnya menyebabkan mana ibadat kita tu tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mana kebenaran yang mana mungkin sedikit pahit, tetapi itulah kenyataan yang berlaku pada zaman kita ini. Dia buat amal ibadat dengan syok keadaan diri sendiri, walaupun mana tanpa dia tahu keadaan ibadat dia tadi tidak seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak dia kurangnya daripada apa yang dia telah lakukan ataupun dia telah perbuatkan. Jadi malam ni kita bawakan sebuah kitab, iaitu Bushra Karim, syarah pada matan muqaddimah. Yang ni kitab ni dah tersohor dah, rata-rata dah, dunia pun dah pakai ni.
Kalau orang sebut kitab Bushra Karim ni ramai orang dah maklum lah. Dikarang oleh Salim bin Sa'id. Karangnya Salim dan Sa'id. Jadi saya nak ceritakan kisah dia ni. Salim bin Sa'id ni satu orang yang waktu ketika zaman muda dia ni dia tak belajar pun agama. Pengarang kitab ni sendiri ni waktu ketika muda dia menghabiskan masa dalam keadaan dia ni berniaga, sibuk dalam keadaan urusan dia berniaga. Sampailah umur dia 40 tahun baru dia sibuk nak belajar ilmu agama sebab dia rasa kurangnya pada diri dia ni. Jadi kita kalau kita umur saya ni 30 tahun, umur saya ni 40 tahun, belum terlambat lagi kita nak baiki ibadat kita ataupun kita nak belajar ilmu agama supaya kita ni jadi lebih tahu tentang agama kita. Itu mana kehendak dia datang daripada dalam diri kita ni, dalam keadaan dalam rasa kita tu keinginan ataupun kita sebut dalam bahasa Arabnya talab. Mari dalam keadaan dalam hati kita ni berasa orang yang mana ia datang nak dengarkan ilmu ni hanya orang yang mana dia ada rasa tu diri dia itu keinsafan, ataupun dia rasa tu diri dia ni dia ni kosong, ataupun dia banyak ada ilmu dah tetapi dia menganggap bahawa dia diri ni masih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masih perlu baiki lagi diri dia ini untuk menghampir ataupun mengemaskan diri dia ni supaya dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saudara dan juga saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada malam ini kita bawa kita ini untuk bicarakan tentang perkara yang menyebabkan sah ataupun diterimanya ibadat solat kita yang kita kerjakan ni, yang kita buat hari-hari ini. Bagaimanakah kita nak mengetahui solat kita itu diterima ataupun tidak? Jadi di antaranya syarat-syarat supaya solat kita ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertama sekalinya seseorang itu mestilah beragama Islam. Seorang tadi itu kena beragama Islam. Dan kalaulah sekiranya dia menjadi makmum tu mesti mengetahui bahawa sesungguhnya orang yang diikut itu adalah Islam juga. Mesti mengetahui bahawasanya orang tadi yang diikut tadi, mana orang yang mengikut tadi yang diikut itu imam, mesti ia mengetahui akan mana hal keadaan tu yang orang yang dia ikut tadi adalah orang Islam betul-betul, bukan menyamar. Kerana bahaya bila mana kalau kita ikut orang, kalau kita mana mengetahui setelah itu dia keadaan setelah itu rupa-rupanya dia menyamar saja. Dia pakai suban besar, dia pakai jubah cantik, dia pakai macam-macam. Rupa-rupanya dia datang masuk dalam agama kita untuk menyamar. Kita tahu macam tu, maka solat yang sebelumnya kita kena qada. Sebab tu kita kena tahu betul-betul. Yang keduanya tamyiz. Mana tahu ia membezakan antara najis ataupun bersih. Tahu dia ni. Kata ulama, dia kata, macam mana kita nak tahu seseorang itu mumayyiz? Macam mana kita nak mengetahui akan seseorang itu mumayyiz? Iaitu dengan mana? Dengan takrif kata dalam istilah fiqh ulama, kita kata seseorang itu mana tahu membezakan antara batu dengan bara api. Tahu dia ni, ataupun mana dia tahu antara pisang ataupun pokok berduri. Dia tahu mana yang boleh memberi manfaat ataupun mana yang memberikan mudarat kepada dia. Maka dia kena tahu hal keadaan itu yang dipanggil
mumayyiz. Dan mana ketika dia solat tadi, hendaklah dia mengetahui akan masuk waktu. Kalau kita duduk dalam masjid, duduk tempat kita ni, tak ada masalah lah. Misal kata kita bermusafir lah. Nah, kita tak mengetahui akan waktu yang tepat, ataupun kita tidak mempunyai alat teknologi yang canggih. Seperti mana internet ke apa kan. Maka was-was kita ketika itu untuk mengetahui atau menetapkan waktu yang mana telah masukkan waktu solat tadi. Maka sekiranya kita tersalahnya kita solat pada awalnya waktu sebelum masuk waktunya, maka hendaklah kita mengulang lagi. Mengulang lagi. Dan ilmunya, dengan ada satu orang tu kena ada ilmunya. Dan tidak mengata ia ni, seorang ni yang bersolat, ketika dia bersolat ini, bahawa yang wajib ataupun sunat. Misal kata tahiyat awal tu adalah sunat. Maka bila imam tu tersalah, teringat dia nak duduk tahiyat awal, makmum pun subhanallah, subhanallah. Nak suruh imam tu turun. Maka sekiranya imam turun, macam mana? Batal solat dia tadi. Batu mana? Sekadar mana? Dan juga bila mana kata imam melakukan silap tadi, kesilapan, makmum tadi dia sebut subhanallah tapi tidak niatkan doa ataupun zikir, maka membatalkan juga akan solat dia tadi. Ataupun mana kalaulah sekiranya dia baca Quran, imam tadi baca Quran, terlupa pada bacaan dia tadi, makmum pun nak sambunglah, dia tahu ayat tadi, maka sekiranya dia niat sebagai menegur, tidak niat sebagai membaca Al-Quran, maka batallah solat dia tersebut. Dan kadang-kadang ada kena hati bab menegur imam dalam solat tu. Kalau kita tersilap ya sikit je, habis solat kita. Kadang-kadang oi dia ni baru hafal surah tu, dak imam tadi tengah baca pagi tadi surah Sajadah, lupa. Dia pun dengan niat hati dia tu nak menegur imam, sebab dia dah tahu dah, dia dah hafal dah surah Sajadah ataupun surah Al-Insanu hal ata alil insanu alaini. Terus dia tu kena hati-hati, takutnya mana dia niat tu niat menegur, maka batallah dia solat dia tadi. Melainkan mana dia niat nak baca, dia baca surah tadi, niat baca surah tadi, atau dia cakap subhanallah, dia sebut tegur kan. Kalau perempuan ni dia hanya tepuk tangan ya, tepuk sebagai isyarat menegur. Tak? Tepuk dia pun tak boleh tepuk yang sebarangan. Sebab apa? Darabatul fahisyah, mana membatalkan solat juga. Tepukan mana, tumbukan yang mana yang melampau membatalkan juga. Oh, tak. Pah gitu. Kalau orang perempuan lah, kalau dia di tempat sini, maka nak tegur imam di sini di belakang tu tak sampai rasanya. Jauh jugalah. Ada pun mana pada ibadat kita seperti solat tadi, mestilah kita ambil berat tentang bab kesucian. Kadang-kadang orang tak ambil berat tentang pakaian dia, tempat dia. Kadang-kadang tak, dia pakai selipar tapi dia pijak atas lantai. Dia pakai selipar kat luar tu, nak masuk dalam masjid, dia pijak atas lantai.
Dan tak tahu dekat lantai tu macam-macam kucing ke, ayam ke, itik ke, macam-macam duduk kat luar tadi. Dia pijak atas lantai tadi, masuk dalam masjid menyebabkan mana? Ramai orang dapat faedah. Batal bawa najis yang luar tadi sekali-sekali dengan tu. Imam-imam sekali dah. Dia pijak lepas tu. Kalau kering macam keadaan mana kering dengan kering tak apa. Ni mana keadaan Allah lekat dah kaki. Tengok-tengok kaki Allah ni. Apa ni tak cicak. Tak perasan. Tak, tu. Tak perasan. Ada pun kadang-kadang ketika mana dia tak perasan. Dia tiba-tiba seluk. Dia angkat keluar, buka dalam poket. Allah, ada tak cicak dalam ataupun mana tulang ada dalam ni. Tak perasan kita. Lepas tu kena jelas. Tak. Kita kena jelas mana kita kena ambil berat tentang perkara ni. Walaupun mana keadaan itu najis itu setengah daripada baju dia ke atas tubuh dia. Ada orang tak? Dia kata memanglah kan, peluh yang keluar daripada tubuh badan kita tu bukanlah najis. Jadi dia pun mari dalam keadaan mari tak tahu mari mana tak. Berpeluh-peluh mari datang solat duduk dah dalam saf. Makmum hak lain ni Allah tahan tak dia tahan dengan bau dia tu. Ada. Dan bau juga pada bau tu peluh kita ni boleh menyebabkan makruh pula pada tidak makan petai dak. Makan bawang mulut bau dak. Peluh kita kalau tidak menyenangkan orang lain maka jadi makruh juga pada ibadat kita. Tu. Sebab tu kita dianjurkan mana kita mari sini dak. Kita mari datang nak datang solat ni disunatkan kita untuk memakai bau-bauan. Tu. Jadi banyak lagi yang mana kita kena ambil berat. Dan tidak sahlah solat satu orang itu bila mana pada badan dia, pada baju dia, pada mana ada pun pada tempat. Contohlah orang pada ketika ni kan, setengah ada orang yang datang tu dia datang solat jenazah. Dia solat dalam masjid tak ada masalah. Yang ada satu lagi tu, satu puak tu dia datang nak solat dekat kubur. Dah tanah dah lambat dia datang. Jadi nak solat lah. Maka kena tengok keadaan tu. Sekiranya dia ni tidak solat, tidak hampa atas tikar ke apa kan, maka dia ni menanggungkan akan najis. Kalau tidak adalah tidak mana dia naik tidak duduk atas tikar. Ada pun kali nak solat atas selipar, boleh nak solat atas selipar ataupun kasut. Pastikan mana kita ni duduk di atas. Sebab apa? Dia yang jadi najisnya masalahnya bila kan contohlah tak cicak kan. Kita letak di atas. Tak cicak di bawah. Contoh kain ni ataupun sejadah duduk atas, tak ada masalah. Yang hak mana yang masalah yang menyebabkan menanggung pada kita pada pada najis tadi duduk di atas. Duduk di atas. Bila duduk di bawah tak ada masalah. Tidak menanggungkan dia bila duduk di bawah. Macam kita pakai kasut ataupun selipar tadi, kita duduk, kaki kita duduk atas selipar ataupun kaki kita itu duduk atas kasut, maka kita tidak menanggung akan najis tersebut. Baik. Yang dikatakan mana satu orang itu dia keadaan berlaku pada satu orang itu mana ada setengah lah dalam keadaannya ada antara najis yang duduk di badan kita ni dimaafkan. Dia ada. Tidak semua kata tak tengok tak tengok tak badan pada tengok masya-Allah ni tengok macam mana ni. Marilah datang confuse lah pada kita ni. Ada pun mana katanya najis tadi yang kita kata dimaafkan dalam kategorinya mana? Kerana apa? Kerana adalah disebabkan mana uzur pada dia. Ada pun tahi cicak, contoh tahi cicak tiba-tiba tak dia rasa yakin dah tahi cicak jatuh atas kepala kita masa kita solat. Kalau kita tak buang, kita tak lemparkan, tak. Kita tak lemparkan mana?
kopiah kita tu dalam masa tu juga, maka kita menanggung. Dikira kita menanggung akan apa najis tadi, maka tidak sahlah solat kita tadi. Tu. Ada pun pada keadaannya, contoh, iaitu pada keadaan menanggungnya. Najis itu pada badan kita atau pada tempat kita. Seperti mana? Seperti darah. Seperti darah apa? Darah nanah. Ataupun darah luka. Nak cerita hak yang dimaafkan. Ataupun mana ini berlaku pada kita mungkin tak? Mungkin kita terluka ke? Ada ataupun nanah ke? Okey. Ataupun mana keadaannya muntah. Ataupun mana keadaan air itu air nanah, air bercampur dengan darah. Air yang keluar daripada bisa tubuh badan kita tu. Adapun darah daripada apa ni dipanggil kutu. Ataupun binatang yang kecil tu kan? Tu. Ataupun mana bekas yang satu orang itu pada bekas darah tadi yang dia melakukan apa bekam, ataupun mana tahik lalat sikit ya. Lalat jumlah hanya sikit. Tahik lalat tengok tiba-tiba tengoklah. Tu. Tengok pada baju kita, pada badan kita. Ataupun kita mengalami masalah kencing dedas. Kencing dedas mana selalu dia ni kerap kali mana tak terkawal masalah kencing dia. Okey, kita masuk sikit. Bab kencing dedas ni ada seorang orang kan dia masalah. Tak kira kencing dedas lah, ataupun mana dia terpaksa menjalani pembedahan, buang batu karang ke apa ke, maka dia terpaksa menggunakan saluran mana dalam bentuk ada plastik luar. Plastik tu dekat luar, maka dia menanggung lah. Ni tak boleh nak keluar dengan saluran yang betul mengikut kemaluan dia. Ada pun keadaan tu macam tu, keadaan berlaku macam tu, tak setengah-setengah orang lah. Maka keadaan demikian tu, maka hendaklah dia berniat mengangkat wuduk ni tidak seperti mana orang lain. Kalau orang lain, engkau saja aku mengambil air wuduk, saja aku berhadas kecil, saja aku mengangkat air wuduk, atau mengambil apa macam-macam. Nawaitu saja aku macam-macam hak dia niatkan. Tapi untuk orang yang mengalami masalah pembuangan yang mana seperti mana yang disebutkan tadi, ataupun masalah kecil dedas tadi, tak terkawal oleh dia, maka hendaklah ia meniat sahaja aku mengangkat fardul wudu untuk membolehkan solat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak boleh. Dia tak boleh mana kata dia ni kalau keadaan berlaku macam tu terhadap dia tak boleh. Sama juga macam orang yang contoh dia dah ada wudu. Dia dah ada wudu tapi dia nak ambil wudu. Ni masalah kadang-kadang orang dah ada wudu tapi dia nak ambil wudu juga. Nak perbaharui akan wudu. Tajdil wudu. Ada pun kalau mana dia tak niat saja aku mengangkat fardul wudu, maka makruh wudu dia. Makruh wudu dia tadi, mana kata pada tadi keadaan tadi. Kenapa? Sudah ada wudu dah. Cuma nak ambil lagi. Nak ambil. Fadilah dia mana, kelebihan dia mana, dia dapat mana pahala sunat kerana memperbaharui wuduk. Tetapi kalaulah dia ni meniatkan keadaan seperti mana sebelum yang ada wuduk saja aku angkat wuduk, saja aku ambil wuduk, maka jatuh pada makruhnya pada perbuatan tadi. Kalau tak nak hilangkan tak nak jatuh makruh, maka saja aku mengangkat fardu wuduk, saja aku mengambil fardu wuduk, saja aku mengambil air sembahyang, saja aku mengangkat hadas kecil, ada fardu kena letak fardu itu tadi. Okey. Dan mana kata pada keadaan sekiranya mana keadaan itu seperti mana tadi, darah
yang pada tubuh kita yang keluar tadi dalam jumlah yang sedikit dimaafkan. Kalau jumlah yang banyak seperti mana bisul. Darah bisul tu keluar daripada tubuh dia tu banyak sangat. Nah, maka tidak dimaafkan. Kalau yang sedikit itu tak ada masalah. Yang banyak pada tubuh dia tu, maka menjadikan ia ni tidak sah solat. Kenapa? Menanggung akan najis tersebut. Ada pun mana perkara yang menyebabkan satu orang itu, pada satu orang ni, hendaklah ketika solat itu dia menjaga akan aurat dia. Ni pada masalah aurat ni banyak. Banyak kadang-kadang orang tak perasan. Dia pakai baju pakai baju Melayu ke, dia pakai jubah ke, dia pakai kurta ke, tetapi bahagian yang ni, bahagian ni dia terbuka. Dia tidak tutup dengan rapat. Maka bila dia rokok, terbukakan luan tengkok ini sehingga sampai ia kepada pusat, menyebabkan batal solat dia tadi, tidak sah. Kalau mana dia pada yang daripada bawah, contoh seorang tu tak pakai spender lah, cawak kotek, daripada bawah tu dia tak pakai pun spender, yang mana pandangan pada aurat tadi daripada bawah tak ada masalah. Yang jadi masalahnya daripada pandangan atas. Daripada pandangan atas. Bila mana dia terkuat, bila dia rokok, terbuka yang ni tidak rapat. Tidak rapat ke tengkok, lalu mana ia tembus kepada pusat. Tidak di mana, maka membatalkan serta-mertanya solat dia tadi. Ada pun dari segi segak. Tak macam contoh orang yang pakai seluar duduk bawah pusat. Pakai seluar bawah pusat, pakai pula seluar ketat. Jenis ketat tak. Maka bila mana terselaknya, tertariknya bahagian belakang itu nampak lurah punggung, maka secara automatiknya, secara automatiknya, maka keadaan tadi telah membatalkan solat dia. Ada contoh kalau seorang tu pakai kain macam ni tak, kita sekarang kita pakai kain. Kiranya angin datang pada kita, angin datang tu menyebabkan kain tadi ternaik atas dan kita tu tutup dengan segera, maka tak membatalkan. Tapi kadang-kadang kita membiarkan macam tu, membatalkan juga. Tu. Dan juga pada masalahnya pada satu orang, keadaan pada diri iaitu bercakap di dalam solat. Hendaklah mana satu orang itu meninggalkan percakapan di dalam solat dengan dua huruf ataupun satu huruf yang mana memberi faham. Walaupun dia ni walaupun dia ni keadaan dia tu dia berdehem dan keadaan dia dah macam tu dia panggil berdehem. Keadaan contoh bila mana keadaan seperti mana, hukum dia pada perkataan yang memberi faham. Seperti kata tadi, kata tak subhanallah, perkataan memberi faham. Jika mana keadaan bahasa Arab itu dengan kita niatkan sebagai zikir, tak ada membatalkan, tak batal pada perbuatan kita, pada penyebutan kita. Diniatkan zikir, dia memang dah memang dah dia ni seperti mana, seperti biasa dah, jadi kebiasaan umum dah. Orang sebut subhanallah dengan diniatkan zikir atau berniat doa. Ada pun mana perkataan Arab juga, tapi perkataan itu memberi makna yang berlainan, tidak seperti mana sedia maklum. Dia sebut tu, dia sebut dengan bahasanya terima kasih, syukran. Memberi makna tak? Memberi makna. Zikir ke tidak? Tidak zikir. Maka membatalkan.
Membatalkan kan. Walaupun dia kata satu mana si Quran tadi satu kalimah, satu perkataan. Tu. Yang beri sini sana ada keadaan perbuatan dia itu diukur ia mengikut keadaan satu perbuatan yang dilakukan. Seperti mana kata tadi berdehem. Ada orang biasa kan? Biasa berdehem. Adalah tu dah. Okey. Pada masalah berdehem ini hanya 2 tempat sahaja dimaafkan kita nak berdehem. Iaitu pertamanya ketika kita membacakan Fatihah. Kita baca Fatihah tak boleh sekat. Fatihah tu wajib. Fatihah tu wajib. Dan satu lagi ketika tahiyat akhir. Ketika tahiyat akhir wajib juga, rukun yang wajib. 2 keadaan itu saja dibenarkan untuk berdahan. Atau kita nak tukarlah. Biasa orang buat kan. Ramai ketika turun je, nak turun daripada rukuk, sebut payah tu, lepas tu baru turun Allahu Akbar. Dah. Bila dia kata mana keadaan itu kita ketika berdaam tu, keadaan mana ketika mana atau mana keadaan bila mana itu berdaham itu menjatuhkan ia akan mana hurufnya yang memberi faham. Saya mana dengan mana bilangan hurufnya. Contoh 2 huruf. Macam mana 2 huruf? Tu 2 huruf. Lepas tu atau mau yang panjang. Tu dengung pula dah. Macam dengun dalam bacaan solat. Tak ada rasa apa-apa pun, tapi sengaja nak buat main. Jadi nak buat pula. Tu keadaannya. Dah. Aduh. Tu. Ada pun juga selain daripada berdeheb yang membatalkan solat itu, iaitu dengan ketawa. Tiba-tiba tertawa. Ataupun dengan mana keadaan dia menangis. Menangis ini mana yang membatalkan solat itu dengan mana dia ini mengeluarkan suara. Dia nangis baca Quran, dengar syahdu hebat orang baca tak? Nangis dia. Menangis yang keluar air mata sahaja tak apa. Menangisnya sekali dengan suara itu, itu yang membatalkan solat kita. Tak. Dengar tu imam baca suara yang syahdunya dah, tiba-tiba kita menangis dengan suara-suara sekali bunyi, maka membatalkan solat kita. Sekadar kita keluar air mata tak ada masalah. Sebab apa? Dia sangkut paut dengan perkataan tadi. Ada pun mana keadaannya, contoh huruf yang mana disebutkan dalam bahasa Arab, iaitu mana satu huruf saja tapi memberi faham. Kita orang Melayu kita tak faham, tapi huruf tadi yang keluar daripada kita tak buat tu tak sengaja. Misal kata apa? Huruf fa, huruf qaf, ataupun huruf ain. Dia ada makna dia. Tu. Huruf fa, huruf qaf, huruf ain. Itu ada makna dia. Walaupun kita keluar satu batal tu. Dia ada makna dia. Dengan mana wi'ayah. Ada pun lagi keadaan satu orang yang membatalkan solat ia dengan keadaan dia itu seperti dia batuk. Batuk yang mana dibuat-buat atau mana dah batuk dah saja buat.
Sebab apa? Sebab nak baca surah Fatihah. Tu yang patut dia buat panggil. Tu membatalkan akan solat dia. Tu. Batalkan solat dia. Dia sebenarnya tak rasa pun pada diri dia tu nak batal solat dia tadi, tak ada pun. Tapi dia nak buat. Nak buat juga. Ada ulama kata setengah orang iaitu mana keadaan diri dia itu dia getah. Macam ada satu orang pernah tanya, dia kata macam mana satu orang itu ada masalah Parkinson. Parkinson ni mana ketak. Nah, dia tak boleh nak kawal akan diri dia tu. Bila mana keadaan masalah ini ia yang membatalkan dengan kita buat dia tu. Benda tu tak ada, tapi kita buat. Ataupun mana kita marilah. Nah, hak yang tak batal ni, mana kita marilah hari sejuk. Dak, pagi subuh kan, kuatnya ikon. Lepas tu kita getah. Tu kita bukan buat dengan sengaja, tapi dia datang dengan tanpa keuzuran kita. Tu tak batal. Tapi kalau mana hendak sikit-sikit nak gerak, gerak. Pergerakan yang banyak. Ya. Kadang-kadang banyak juga nak gerak, sikit-sikit nak gerak, sikit-sikit. Puk, dah. Tiba-tiba terkena orang sebelah. Apa ni? Perbuatan dari segi dengan gerakan dia tadi. Ada kalau macam contoh kata, pada pergerakan dia tadi, pergerakan yang kita biasa kita buatlah pergerakan. Macam kita pegang. Kita macam ini, mana tetap tidak mengangkat akan ketiak kita, maka kita dikira dalam satu anggota, masih lagi duduk tempat yang sama. Kita menggaru, contoh menggarulah kita ni, tubuh badan garu. Pergerakan pada jari tadi, bila anggota tubuh kita di dalam satu tempat, mana kira tak terbuka tempat yang lain, maka dia dikira satu tempat yang sama juga, kira satu anggota yang sama juga. Mana duduk dalam tempat yang sama juga, maka tidak berbilang-bilang ia akan pergerakan tadi. Yang walaupun kita buka kata sini, garu. Yang tak bolehnya bila kita mengangkatnya. Boleh kita nak buat juga, kan? Kita buat satu kali. Tu kita bila macam kita garulah dak muka kita angkat tangan macam ni. Garu dekat gatal sangat, tak tahulah macam. Garu. Tak. Satu kali garu dimaafkan lagi. Dua kali garu dimaafkan. Kali ketiga garu batal dah. Batal dah. Larilah orang tangan. Garu belakang. Tu, tangan bergerak. Jari bergerak. Jari dengan jari-jari bergerak. Maka batal. Sebab apa? Sebab dah terkeluar dah daripada anggota yang mana tidak dikira lagi daripada satu anggota. Pergerakan dia banyak. Pergerakan dia banyak. Habis ni. Ada pun lagi dengan perbuatan pergerakan. Ya gerak juga. Tengok orang yang soft tamu tadi tak boleh tahan nak kecil, maka dia keluar. Dia keluar daripada tempat, maka orang belakang ni dia nak naiklah. Kalaulah pergerakan dia tadi, dia bergerak macam berjalan, maka batallah solat. Maka dia kena naiklah sikit. Satu tapak, kira satu. Dia naik contoh. Naik satu. Tu kira satu. Dia kira satu. Kalau dia naik satu, dua tak kira satu lah. Dia kena satu je. Lepas tu dia kena berhenti sekejap. Sebab apa? Nak membezakan di antara pergerakan pertama dengan pergerakan yang kedua. Nak membezakan di antara pergerakan pertama dengan pergerakan kedua. Maka benar kena ada keadaan dia melompat, duk naik, nak naik sahdah, lompat, maka batal. Walaupun satu pergerakan. Lompat tu pun naik. Duk sah yang pertama. Dia daripada sah kedua lompat. Itu dikira pergerakan yang melampau. Ataupun dia tepuk kawan dia, tepuk sebelah.
Tak? Batallah pergerakan itu, sama ada dia lakukan dengan sengaja ataupun dengan lupa. Dengan sengaja ataupun dia lupa, ataupun dia tak teringat. Tapi tidaklah memberi mudarat pada perbuatan yang sikit. Seperti mana gerakan dia mana pada jari tadi lah, tapi disyaratkan kena angkat tadi. Dan bahawasanya tidaklah ia, seperti mana kita tadi kata cakap pada awal-awal tadi, tidak ia tertukar di antara rukun. Tidak dia tertukar antara rukun. Itu mana? Rukun qauli ataupun fi'li. Tertukar. Macam mana ni? Yang ni at-tahiyya ni wajib rukun ke sunat muakkad? Macam at-tahiyya ada. Ataupun mana? Ada. Atau mana baca Rabbi syrah li ni sunat ke rukun? Sunat ke rukun? Itu. Yang last sekali, iaitu dengan tiada meniatkan ia untuk memutuhkan solat. Last tidak ada niat. Contoh sini. Apabila datangnya satu orang, dia kata, bila mana dia datang satu orang itu kepada dia, maka meniatkan dia akan putus, meniatkan akan nak berhenti. Contoh kawan dia mari, dia pun kalau kawan dia mari ni dia nak berhenti, maka masa tu mana dah terbatalnya solat dia tadi. Dah terbatal, dah terputus dah, habis dah dia punya solat tadi. Ataupun dia kata kalaulah mana, contoh kalaulah ada elektrik dalam masjid tadi, putus elektrik, dia solat. Kalaulah ada datangnya elektrik, maka ternyalanya lampu, maka dia nak berhenti. Dan dari masa tu juga datang elektrik, maka terbatallah solat dia tadi. InsyaAllah setakat itu sajalah. Dah habis dah bahagian syaratnya sah pada menyebutnya bab sah solat. Jadi apa-apa yang baik itu kita kongsikan, harapnya dapat dimanfaatkan, memberi kita kesedaran dan pengajaran, dan mana menambahkan ilmu kita untuk mendekatkan kita lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat untuk kita, yang jauh, yang tidak buruk, apa yang tak elok itu kita jauhkan, hindarkan dia. Kita tutup majlis ini dengan tasbih.